Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Sabtu kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Hari ini di WHI Extra, anda bertemankan saya Uyana Arsyad dan juga rakan setugas saya yang sekarang ni sudah pun berada dalam talian. Kita bersama dengan Fiza Sabjahan sekali lagi. Assalamualaikum, hai Fiza. Waalaikumsalam. Ya, setiap kali kita akan rasa sebab saya itu cukup ceria dan saya rasa hari ini yang ekstra juga kita nak berikan sesuatu ekstra kepada penonton-penonton kita sebab mungkin Yana bukan saja tapi kita juga memberi reaksi yang berbeza kan apabila ramai yang dapat tahu bahawa PKP 3.0 ini dilakukan lagi selama 2. Namun walau apa sahaja pun reaksi kita berharap agar apa yang dilakukan ini semestinya untuk mencari satu titik tengah ke arah kebaikan, kesejahteraan semua pihak, insya-Allah. Betul, dan saya juga berharap agar kita semua dapat menjaga kesihatan mental kita, terutamanya kalau ada kawan-kawan kita ataupun kenalan mahupun ahli keluarga kita yang tinggal berseorangan, rajin-rajinlah jenguk mereka, maksud saya dalam talian. Call mereka, tanya khabar mereka, jangan biarkan mereka keseorangan. Sebab dalam krisis yang sedang melanda negara kita malah seluruh dunia ini, kita cuma ada satu sama lain sahaja. Okey Fiza, seperti biasa kita akan mulakan siaran kita pada hari ini dengan memberi update terkini tentang status COVID-19 di negara kita. Sehingga semalam dicatatkan kes baharu sebanyak 6,849 kes dan kes kematian baharu pula Fiza adalah sebanyak 84 kes. Dan saya kira kan Fiza ini adalah sedikit peningkatan dari segi kes dari hari-hari yang sebelumnya dan pastinya ianya adalah sesuatu yang sangat-sangat menggusarkan Fiza. Tapi tak juga kita lupakan jasa baik kerjasama daripada semua pihak serta kita nak ucapkan tahniah juga kepada petugas-petugas barisan hadapan kita yang tidak pernah jemu-jemu terus memastikan kita semua dapat bersama-sama mengekang wabak COVID-19 ini. Jumlah kes sembuh baharu semalam merupakan antara jumlah kes yang tertinggi 2 minggu ini sebanyak 7,704 kes sembuh telah pun dilaporkan. Dan ini kita juga sekali lagi nak kongsikan kepada anda penonton tentang kawalan pergerakan PKP dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang sampai berbuat kuasa pada 15 Jun hingga 28 Jun 2021. Baik. Dan Fiza, saya juga ada sesuatu yang ingin diwar-warkan kepada anda semua dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana mereka menggesa rakyat supaya jangan terlepas tarikh janji temu vaksinasi COVID-19 anda. Sentiasa semak tarikh janji temu anda putuskan rantaian COVID-19 yang mana mungkin dalam kalangan kita yang kadang-kadang terlupa ataupun yang kurang cakna tentang situasi yang sedang berlaku sekarang. Jadi pastikan My Sejahtera itu sentiasa berada di hujung jari anda dan setiap hari boleh lakukan orang kata check ataupun periksa keadaan dan juga situasi yang sedang berlaku sekarang. Baik, kita tinggalkan sekejap. Fiza? Sebelum tidur kita cek sekali. Ya. Bangun pagi kita cek sekali. Betul tu Fiza. Wah, macam nak ikutlah apa yang Fiza lakukan tu. Okey baik. Selain daripada itu Fiza, hari ini juga kami nak berkongsi tentang sebuah rancangan yang menjadi fenomena di seluruh Malaysia. Tak lain tak bukan I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Teruskan menonton rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice musim keempat. Nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa, Alif Sata dan Fat Boche serta panel penyiasat jemputan minggu ini iaitu Azli Senario, Wahid Senario dan Apek Senario serta artis jemputan Aina Abdul mencari siapa penyanyi sebenar ataupun penyamar bersuara sumbang pada 13 Jun hari Ahad jam 9 malam hanya di TV3. Esok Fiza, seronok tahu rancangan ni. Saya tengok pun saya selalu tergelak-gelak dengan kakak saya. Betul-betul. Saya pun memang cukup teruja dengan rancangan ni antara kegemaran saya. Dan saya kira bila kita dekat rumah ni, kita kena antara aktiviti yang boleh kita guna pakai ataupun kita boleh bagi kita membina satu ruang yang lebih positif, lebih ceria. Kalau kita seorang ada alasan untuk kita tak jadi positif, apatah kalau kita bersama dengan keluarga kan ada banyak
yang boleh kita lakukan bersama. Boleh tonton TV3 di Media Prima, juga boleh lakukan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Dan kalau cakap Yana tentang aktiviti yang berfaedah ni, dalam tempoh fikir ramai orang yang mungkin menjadikan peranti seperti telefon bimbit ke komputer ke sebagai tarik mereka. Dan bila kita menggunakan gadget ni, kita kena gunakan sebaik mungkin dengan kita mencari maklumat, kita melihat apa sajalah yang di blog dan sebagainya. Tetapi apa saja melalui pembacaan kita, pendengaran kita, kita kena lihat sesuatu perkara itu dalam aspek secara keseluruhan yang pemahaman yang menyeluruh juga. Sebab kadang-kadang kita ni saya cakap diri saya sendiri lah kan. Betul. Kadang-kadang kita ni kita baca topik saja, kadang-kadang kita dengar tu kita tak dengar sampai habis. Kita buat konklusi kita sendiri. Ini yang saya nak ingatkan diri saya. Dan juga anda penonton-penonton, kita boleh nak kaitkan juga dengan apa yang bakal kita kongsikan di WHIX hari ini. Betul tu. Dan topik yang seperti Fiza katakan tadi adalah cari jodoh, kekal jodoh, perlukah bodoh-bodoh? Saya faham yang topik ini adalah satu topik yang baru sahaja tular baru-baru ini dan mendapat reaksi dan juga pendapat yang berbeza-beza walaupun bercanggah, tetapi tidak mengapa. Hari ini perbincangan kita bukan ingin mengiyakan ataupun menidakkan pandangan seseorang, pendapat seseorang, tetapi lebih kepada bersifat terbuka dalam membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan jodoh dan juga janda. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, sekiranya ada sebarang perkongsian, soalan mahupun pengalaman hidup anda sendiri yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini, lurut pula mas saya ni, dan terus tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Fiza, sekejap sahaja lagi kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa dalam talian untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Soal jodoh sentiasa menjadi perbualan masyarakat. Isu kahwin awal atau melewat pasti ada pihak yang mempersoalkannya. Namun baharu ini tular sebuah video 56 saat tentang kenyataan pakar mata Profesor Dr. Muhayya Muhammad yang mengupas topik mengenai isu wanita yang lambat bertemu jodoh yang mengundang pelbagai reaksi pihak, terutamanya dari golongan wanita sehingga menimbulkan perbalahan. Menerusi video itu, beliau menyatakan wanita tidak seharusnya menandingi kaum lelaki dan tidak boleh terlalu berdikari kerana ianya boleh mengakibatkan lambat mendapat jodoh. Kerana jelasnya, kaum lelaki lebih tertarik dengan wanita berperwatakan lemah lembut dan perlu dibantu. Walau bagaimanapun, setiap pemahaman individu itu berbeza. Kerana ada juga yang mengatakan ramai pihak yang salah faham dengan kenyataan tersebut yang mungkin mengatakan bahawa wanita perlu merendahkan ego mereka kerana lelaki merupakan seorang pemimpin dan imam dalam keluarga. Persoalannya, adakah wanita perlu merendahkan diri demi pasangan dan perwatakan wanita yang bagaimana pula disukai oleh kaum lelaki? Ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini dan saya kira topik apabila kita bercakap tentang jodoh dan juga gender ini adalah seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak terputus, tepung tidak berserak. Dan untuk itu pada hari ini tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang tetamu yang cukup istimewa Fiza dalam perbincangan kita pada hari ini. Ya, kita bersama dengan 3 tetamu istimewa ini yang saya kira ramai nak dengarkan perbincangan kita pada hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang pertama pada hari ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhayya Muhammad yang sudi meluangkan masa walaupun sibuk di klinik tapi sudi bersama kami di Wanita Hari Ini pada hari ini. Terima kasih, selamat datang, selamat tengah hari Prof. Tengah hari Fiza sayang. Waalaikumsalam. Apa khabar Profesor Doktor? Baik Uzaina, thank you. Okey, dan mata saya, penglihatan saya juga dah pulih lepas membuat rawatan bersama dengan doktor tempoh hari. Okey, baik. Seterusnya, kita juga bersama dengan Profesor Noraida Endut yang merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Wanita dan Janda Kanita USM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Yana Fiza kerana menjemput saya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami.
Okay, terima kasih kembali juga kepada Profesor Nurina Jauh ya dari Gelugur Pulau Pinang sudi bersama kita dalam talian pada hari ini. Dan ini hari ini juga kita bertuah kerana dapat bersama dengan tetamu yang cukup istimewa ini. Saya kira kami di Wanita Hari ini pun memang cukup berbesar hatilah dapat bersama dengan Datuk Syafina Selamat. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Khabar baik. Sihat Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi. Terima kasih kerana menjemput saya Wanita Hari ini. Saya berbesar hati sangat dapat bersama dengan anda semua, dengan Prof. I'm a big Alhamdulillah. fan of Fitness. I love it. Thank you. Okey. Baiklah, kalau kita hari ini, topik yang kita nak bincangkan hari ini, saya kira ini topik yang banyak dibincangkan di media sosial rata-rata oleh bukan sahaja golongan wanita tapi juga golongan lelaki. Tapi sebelum tu nak kongsikan juga sebenarnya isu ini tular apabila Prof Dr. Muhayya sendiri sedutan daripada klip tersebut dikongsikan, dan kalau nak dikongsikan sedikit fakta yang mana sebenarnya bermula daripada PKP 18 Mac 2020 hingga ke hari ini selama 450 hari setiap hari Prof membuat live di Facebook Prof dengan tujuan untuk memberi maklumat kepada penonton-penonton. Tapi ini soalan pertama kita pada hari ini Prof Muhayya. Kalau kita lihat 2-3 hari ini tular tentang isu ini berkaitan tentang perkataan wanita buat-buat bodoh supaya cepat dapat jodoh, dan saya kira ia mendapat reaksi yang pelbagai daripada pelbagai jenis lapisan masyarakat. Bukan saja dalam kalangan golongan wanita Melayu tetapi juga daripada bangsa yang lain. Dan kalau kita melihat kepada isu ini kan, dia ada memberi pelbagai reaksi yang positif, yang negatif dan sebagainya. Mungkin ada juga dengan sikap setengah pihak yang tidak memahami ataupun melihat tajuk tertentu. Dan Prof sendiri pun dah mohon maaf. Tetapi apa yang sebenarnya kalau boleh Prof nak kongsikan kepada kami penonton-penonton supaya kami lebih faham dengan apa yang sebenarnya dikongsikan oleh Prof dalam video tersebut, Prof. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First, bukan buat bodoh tapi buat bodoh-bodoh. Okay, so benda ni dah hampir setahun lebih. Every day I have a group of people macam anak-anak lah. So kita bercakap macam kita bercakap anak-anak, alah kau ni buat bodoh je lah. Macam, it's a very casual sort of thing. And then dia sedutan daripada 45 minit punya show yang menjawab. Tajuknya cita-cita dan cinta. So there's a dilemma between woman nak career ke, nak rumah tangga ke, nak harmoni. So banyak soalan. So just a clip 56 saat. So I want a metaphor supaya kita lebih jelas. Katakanlah kita bertugas untuk membuat tapisan oleh lembaga tapis negara tentang a movie yang 45 minit dan kita diberi teaser 56 saat. Apakah adil untuk kita buat penilaian filem itu berdasarkan teaser? You can see for yourself. But I understand. Sebab tu boleh minta maaf sebab saya faham manusia ni berbeza-beza sistem dia. Sebagai doktor mata, katakanlah we have a white host and I give different glasses. Semua orang kata bunga berbeza-beza based on your future system and your education and education. So I'm independent of you. So I'm okay. It's all right. I would rather be right. Yeah. Baik, jadi Prof, masih ada yang nak disampaikan ke Prof? Sudah ya? Okey, baik. Penjelasan sudah dibuat, permohonan maaf juga sudah dibuat dan konteks sebenar juga sudah disampaikan dalam video yang lebih panjang tersebut. Tetapi Prof Ida, kalau kita melihat dari sudut pandang secara general, apabila kita bercakap tentang jodoh dan apabila kita bercakap juga tentang keupayaan wanita zaman sekarang ini dari sudut pendidikan, dari sudut pekerjaan yang boleh dikatakan sudah seiring dengan kaum lelaki. Tetapi apabila bercakap tentang sudut jodoh pula, Prof, adakah kajian saintifik yang mengatakan tentang kaum lelaki sebenarnya lebih gemarkan wanita yang lebih kurang dominan, yang lebih kurang controlling? Prof Ida, kalau boleh dikongsikan. Terima kasih Ana. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua yang menonton. Dan rakan-rakan panelis saya, Prof Muhayya dan Datuk Syafinas. Mungkin saya nak mulakan dengan menyatakan bahawa sebenarnya mungkin tidak ada kajian yang menunjukkan perbezaan yang sebegitu. Saya rasa saya tak pernah jumpa lagi lah, so mungkin saya tersilap.
Tapi apa yang saya nak katakan juga ialah sebenarnya perbezaan asas di antara lelaki dan wanita ni hanyalah perbezaan biologi atau fisiologi. Okey. Dan ini bermaksud bahawa perbezaan ini tidak boleh menidakkan satu jantina untuk menikmati aspek-aspek kehidupan dalam keadaan yang sama dan saksama. Dan sebenarnya layanan dan pandangan yang berbeza tentang wanita dan lelaki ini adalah hasil daripada apa yang kita panggil konstruksi atau interpretasi sosial. Yang masyarakat dalam dari segi sejarah kehidupan manusia lah, masyarakat dah berikan kepada wanita dan lelaki berasaskan kepada keadaan fizikal mereka. Dan sebenarnya perbezaan fizikal pun amat sedikit saja. Perbezaan fizikal adalah dalam konteks genitalia, maksudnya jantina fizikal yang ada di antara kita. Dan jantina fizikal pun sebenarnya dia tidak binary, dia tidak macam ada satu jantina fizikal yang jelas lelaki dan perempuan. Ada orang juga yang mempunyai genitalia atau jantina fizikal yang di antara spektrum. So kita perlu meraihkan kejadian ataupun ciptaan-ciptaan Allah seperti ini. Jadi yang contoh paling ketara lah saya katakan wanita boleh melahirkan anak. So bila wanita melahirkan anak, masalahnya masyarakat telah meletakkan hampir semua tugas yang berkaitan dengan penjagaan anak, membesarkan anak, memastikan kesejahteraan anak yang utama kepada wanita. Kemudiannya daripada situ dia macam bertambah-tambah lagi. So memasak, kemas rumah, so hanya sebab dari segi semula jadi wanita boleh melahirkan anak. Sedangkan peranan-peranan ini kalau kita lihat peranan ini boleh dimainkan oleh lelaki dan oleh seorang bapa. Jadi konstruktif sosial ini meletakkan perbezaan. Dan apa kaitannya dengan jodoh? So bila kita letak macam tu pun, kita pun meletakkan wanita pun ada sepatutnya ada satu nilai tentang mencari jodoh, patut berkelakuan dengan sesuatu cara, lelaki patut berkelakuan punya ekspektasi yang so dan juga saya nak tekankan ekspektasi ataupun konstruksi sosial ini sebenarnya benda yang boleh berubah macam jantina kita lahir secara fizikal, jantina kita mungkin tidak boleh berubah, sukar untuk berubah walaupun dah ada di saintifiknya ada orang dah cuba ubah dan sebagainya, tapi konstruksi sosial sebenarnya berubah. Kalau kita bandingkan contohnya zaman nenek saya dulu umur 11 tahun dah kena kahwin dan tak boleh sambung belajar dan sebagainya. Kemudian bila masa mak saya nenek saya pastikan ibu saya belajar dan boleh mempunyai kerjaya, dan masa saya jam berubah dan masa Fiza dan Yana juga sudah berubah dari segi kebolehan untuk melakukannya. Itu yang perlu kita fikirkan dari nilai yang perlu ada. Saya suka sangat dengan penjelasan dan juga penerangan daripada Puan Norida ini yang membuka mata dan juga minda saya sebenarnya. Tetapi kita nak pergi kepada Datuk Syafinas pula. Apabila kita lihat tentang isu yang tular ini, video yang tular ini, Datuk Syafinas sendiri sebagai seorang yang berkerjaya, mempunyai kerjaya yang bagus, berpendidikan tinggi. Mungkin apa reaksi Datuk Syafinas apabila melihat video yang tular tersebut, Datuk? Silakan. Okey. Kita punya topik ni memang hangat kan. Jadi saya ni bercakap dari my personal opinion lah dari perspektif saya. Tadi pasal berpelajaran tinggi dan berkerjaya kan. Okey, pada pendapat saya berpelajaran tinggi, berkerjaya, berumah tangga, dia tak ada kena-mengena antara satu sama lain. Tak ada masalah untuk seseorang wanita itu berkerjaya dan berpelajaran tinggi. Sebab ramai je orang yang berpelajaran tinggi, berkerjaya, mendirikan rumah tangga. Ada yang berpelajaran tinggi, berumah tangga tapi tak berkerjaya kan. Maksudnya tiga-tiga situasi ni boleh jadi berbagai kan, interchangeable. So tak ada satu situasi pun yang akan menentukan situasi yang lainnya. Kalau cakap pasal jodoh, sebab saya tengok juga Prof punya 45 minutes of video tu, saya rasa kita manusia, siapa kita nak menentukan jodoh kan? Ada orang yang tak berusaha pun
berkahwin. Orang kata dah jodoh. Ada orang yang berusaha bersungguh-sungguh berusaha tapi tak kahwin-kahwin. Orang kata belum sampai jodoh. Jadi mungkin tu cara pemikiran, mungkin juga cara pemikiran dia, mungkin juga pilihan dia, sebab tak semua individu tu meletakkan perkahwinan sebagai dia punya ultimate goal dalam hidup dia orang kan. Ya. Betul. Sebab kebahagiaan tu subjektif. Masing-masing ada interpretasi tersendiri apa yang membahagiakan diri mereka, apa itu nilai kejayaan dalam hidup dia orang kan. Jadi pada saya betul lelaki dan perempuan tu saling memerlukan, tapi hidup sendiri tu bukanlah maksudnya tidak bahagia, bukanlah tak lengkap kan. Jadi pada saya seorang wanita yang cerdik pandai ni penting, yang dia orang berusaha untuk mencapai cita-cita dia. Mungkin tadi macam Fiza dengan Yana kata lebih dominan. Kita nampak macam high achiever. Tapi saya rasa penting wanita-wanita yang cerdik pandai ni kan, dan Prof dorang ni adalah buktinya. Datuk sendiri juga. Berpelajaran Tiga-tiga tetamu kita. Kita perlukan wanita-wanita macam ni sebab diorang ni adalah contoh yang baik untuk kita ikuti, dan they inspire us to become better. Betul. Kan? Betul. Dan Datuk Prof, saya kira apa yang boleh kita katakan juga adalah beauty lies in the eyes of the beholder. Ada sesetengah dalam kalangan kita yang melihat kematangan wanita yang bijak itu sebagai sesuatu yang atraktif, sebagai sesuatu yang menarik. Tepuk dada, tanya selera, Fiza. Baik, sebenarnya kita ada banyak lagi soalan yang nak diajukan kepada panel kita. Tetapi sebelum itu, sempat wartawan kami bertanya kepada orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Dia mestilah seorang yang muslimah, lemah lembut tetapi bertempat, and then dia mestilah seorang yang proaktif. Semestinya yang menghormati pasangannya, yang memudahkan urusan pasangannya serta yang bijak berdikari. Konsep buat bodoh itu mungkin pada saya telah disalah tafsirkan. Cuma maksud kat sini saya rasa pada pandangan saya dia adalah berkaitan dengan bagaimana kita bertolak ansur, bagaimana kita perlu merendahkan ego masing-masing di dalam perhubungan. Perempuan ni dia perlu pandai create sesuatu keadaan bagi nampak lelaki tu dihargai, diperlukan. Itulah maksudnya bodoh-bodoh tu. Maksudnya macam buat-buat tak reti, buat-buat tak tahu. Walaupun dekat rumah sewa kita boleh buka tin sardin, kita boleh angkat tong gas semua, kita pandai semua. Tapi bila dengan pasangan ni, kita kena tunjuk yang kita ni bodoh-bodoh ataupun buat-buat tak tahu. Supaya pasangan kita ni rasa dia lah hero untuk kita. Seorang perempuan tu menjadi bodoh-bodoh seperti yang dimaksudkan oleh profesor tu dalam memilih pasangan adalah benda yang bagus, dan di mana dia perlu membuat-buat lah, ataupun orang kata merasakan diri dia tu tak boleh membuat satu pekerjaan. Contohnya dia tak boleh nak mengecat, dia tak boleh nak bertukar, dia tak boleh nak buat benda sendiri, yang semua benda tak boleh buat sendiri. So itu adalah menjadikan seorang lelaki tu dia rasa diri dia berguna. Bagi saya kurang bersetuju kerana setiap manusia mempunyai persepsi mereka tersendiri dan saya percaya ianya kurang relevan untuk dipraktikkan kepada setiap wanita. Sebab ada lelaki yang sukakan wanita yang boleh berdiri di kaki sendiri namun masih mampu menghormati pasangan mereka. Profesor Doktor, Profesor dan juga Datuk, saya kira itu sedikit sebanyak pendapat orang ramai yang dapat mereka kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Dan saya tertarik apabila ada salah seorang responden tu berkata, buat bodoh-bodoh seperti yang dimaksudkan melalui tafsirannya adalah untuk bertolak ansur dan untuk bermanja-manja sebenarnya. Dan ini juga salah satu respon yang saya dapat di Instagram saya yang berkata, untuk keharmonian rumah tangga, rendahkan ego, buat-buat tak pandai supaya ada sweet moments. Dan Profesor Dr. Muhaya, kalau boleh kongsikan, walaupun sudah diperjelaskan dalam video yang berdurasi lebih panjang itu tentang konteks yang dimaksudkan, tetapi dalam sesebuah perhubungan ini, selain komunikasi, saya kira bertolak ansur dan perlu untuk kita merendahkan ego supaya keharmonian rumah tangga itu lebih terjamin pada masa hadapan. Profesor, kalau boleh dikongsikan. Pertama, saya nak share in my reading about relationship book dan juga observation ya.
Because bila saya buat magical marriage course tu, saya and then from that, you all setuju tak all the men bahawa lelaki ini dia kalau ikut dari segi dia punya build up, dia semua to protect the ladies. So, okay. And then, so lelaki ni dia sangat suka kalau isteri dia mempercayai dia doing the best. A man wants to feel they are making a difference. Dan lelaki suka dihargai. Semua ni menyebabkan keharmonian. Dan wanita pula ingin rasa somebody care for you, faham kita dan hormat kita. This is my question. Tetapi just personal side, answering to Datuk Syafinas and the rest, bila saya kata wanita ni, it does not mean that you have to be macam tak pandai to get jodoh. No. I think I'm very dari peribadi memang dilabel as high achievers in all academic dan sebagainya. Tetapi bila saya dekat office, when I'm doing surgery for patients, when I'm a doctor, saya sangat prefer female achievement, macam very male-like because saya kena cakap. But bila saya rumah for keharmonian, I become very lembah lembut, needing the husband, I appreciate the husband. So untuk harmoni. So the talk, cinta dan cita-cita is how to have harmony. Walaupun you achieve macam mana pun, don't try to show that you are an achiever because kita nak suami kita rasa we are somebody also. Suami kita dia punya gaji kurang sikit dan sebagainya. So Andy, the whole show was trying to do harmony for the family. Keharmonian. Harmonian. All love, when you come from emotion of love, will create harmony. Macam Datuk Syafiq, bukan harmony best. And that harmony is the beauty of life. Itu pandang dan 7am, Fiza bagi sembilan semua. Saya nak kalau boleh kita ni sayang semua orang kan, itu syarat. And always say that whatever we do, we want to be loving. Loving people, live people. Itu saya nak. Okey. Baik, saya kira Fiza, dari apa yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Muhaya juga adalah perlunya ada give and take dalam sesebuah perhubungan, apatah lagi dalam rumah tangga. Kerana nak berlayar itu mengambil masa yang tempoh yang panjang, bukan sekejap-sekejap sahaja. Tapi kalau kita lihat pula Yana, dalam satu konteks yang lain pula, kalau kita cakap tentang isu jodoh ataupun kahwin lambat ini bukan satu isu yang baru. Betul. Ia mungkin satu isu yang sensitif juga dalam kalangan masyarakat kita. Dan kadang-kadang kalau kita lihat isu jodoh lambat ni seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Seolah-olah golongan wanita yang lambat berkahwin, lambat dapat jodoh ini, mereka ini dilihat kadang-kadang masyarakat akan bagi komen mereka ni seperti mungkin tak cukup sempurna dan sebagainya. Ada stigma Profesor tertentu Nurida ini ya, yang menjadi ya, ada stigma-stigmanya. Kalau boleh mungkin Prof Nurida ulas sedikit bagaimana sebenarnya kita nak perbetulkan perkara ini dalam kalangan masyarakat kita, bahawa wanita hari ini cara dibesarkan tu berbeza. Ada yang dominan macam Datuk Cik pernah kata tadi. Kalau boleh Prof perjelaskan apa yang perlu kita faham, Prof. Terima kasih Fiza. Saya setuju dengan Fiza sebenarnya tentang biasanya masyarakat kita meletakkan satu penghakiman atau judgement ataupun stigma yang lebih teruk kepada wanita apabila wanita tidak berkahwin atau single women, dan juga kepada wanita yang meninggalkan perkahwinan, wanita yang bercerai ataupun dan juga wanita yang bercerai mati. So dalam keadaan ini sebenarnya itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada. Kita tahu perkara itu tidak ada sebab seperti Datuk Syafinas kata tadi, satu jodoh tu adalah di tangan Allah lah. Maksudnya sama ada kita mencari atau tidak mencari itu yang di akhirnya sama ada kita dapat jodoh dan tidak dapat jodoh itu adalah ditentukan oleh Allah. Tapi pada masa yang sama, maksudnya kita juga perlu menghormati jika seseorang mengambil keputusan atas apa sebab jua yang dia tidak mahu berkahwin ataupun tidak meninggalkan perkahwinan, mungkin kerana perkahwinan itu tidak selamat lagi. So kita tidak boleh meletakkan stigma yang berbeza. Sebenarnya kita perlu menjadi masyarakat yang menyokong kehidupan bila mengambil keputusan untuk meninggalkan perkahwinan contohnya adalah bukan satu keputusan yang mudah ya. So bila seorang menjadi single selepas berkahwin
pun bukan satu perkara yang mudah. So yang penting kita tidak mengenakan stigma kepada terutamanya kepada wanita, ya, sebab kalau dia memilih atau tidak memilih untuk berkahwin. So saya rasa itu perkara yang penting yang kita ajarkan kepada ahli masyarakat. Dan kita boleh ajarkan ini bermula dengan kita sendiri dan anak-anak kita sendiri dan ahli keluarga sendiri. So kalau kita mempunyai anak lelaki dan anak perempuan, kita perlu membincangkan ekspektasi yang sama, sebab sebenarnya dalam perkahwinan ini, saya rasa dalam mencari jodoh juga, kedua-dua wanita dan lelaki sebenarnya apa yang mereka inginkan tu sebenarnya lebih kurang sama. Ya? Maksudnya mereka inginkan seperti Datuk Muhaya sebut tadi, mereka inginkan rasa hormat, rasa dihormati, mereka inginkan rasa bahagia, rasa dijaga. Dan rasa dijaga ni bukan wanita saja yang nak rasa dijaga, lelaki pun rasa nak dijaga, dan rasa dihargai bukan lelaki saja nak rasa dihargai, wanita pun nak dihargai. So, maksudnya kalau lelaki rasa you rasa I ni tak kuat ke, you pergi tukar bulb sendiri, you rasa I tak kuat ke, tak pandai ke. Kalau memang you tak pandai, tak apalah, I buat kan. Buatlah. You pandai goreng kuih tiaw kan, you goreng kuih tiaw lah kan, macam tu. So saya rasa maksudnya benda itulah, perkara seperti itu yang kita perlu ajar. Dan apa yang penting juga ialah perkara ini kita menjadi diri sendiri masa kita mencari pasangan. Maksudnya ialah mungkin maksudnya pada saya lah, kalau seseorang lelaki tu perlu seorang perempuan membuat bodoh-bodoh tu, mungkin dia bukan pasangan yang sesuai untuk saya lah. Saya mungkin kita macam mana pun saya tinggalkan lah, sebab so kita perlu membuat pertimbangan, sebab wanita yang pandai-pandai bukan pandai dari segi kelayakan perpelajaran, wanita ramai yang bijaksana, ya, yang bijaksana boleh membuat penilaian yang baik. Ya. Prof, maafkan saya kalau nak mencela sedikit. Ini soalan ni saya buka kepada Prof dan juga tetamu yang lain. Adakah sebenarnya faktor pembesaran kita tu juga mainkan peranan yang penting? Sebab ada dalam kalangan kita ni bukan semuanya bertuah dibesarkan dengan figura seorang bapa. Jadi apabila kita ni membesar terpaksa jadi berdikari, kita matang sebelum usia, ada kalanya sikap dominan tu memang akan ada jelas pada diri kita. Sebab kita takut kita dibuli. Kita sentiasa rasa kita nak mempertahankan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Secara tak langsung mungkin orang luar merasakan macam susah nak mendekati dia ni sebab dia ada sifat yang dominan, setanding ataupun level of pemikirannya tu lebih tinggi daripada lelaki dan sebagainya. Adakah ini juga antara faktor-faktor yang memainkan peranan? Kita buka soalan ni kepada ketiga-tiganya. Okey, mungkin saya jawab sikit-sikit je dulu. Ya. Saya rasa ada pelbagai faktor yang mempengaruhi perwatakan kita, yang mempengaruhi cara kita perbuatan dan cara kita berfikir. Mungkin sebahagiannya ialah cara kita dibesarkan. Dan sebenarnya saya cuma nak nyatakan bahawa tak apa kalau kita lahir tanpa bapa pun ataupun bapa kita meninggal awal, tak ada masalah sebenarnya. Dan kalau kita dominan pun tak ada masalah. Kalau kita, sebab kadang-kadang sepatutnya lelaki lebih berani melihat wanita yang seperti ini sebagai satu aset, sebagai satu benda yang positif dalam pembinaan keluarga, sebab dia mempunyai kekuatan diri dan sebagainya. Dan samalah, maksudnya lelaki pun perlu ada kekuatan diri juga, janganlah dia sentiasa juga lemah je macam tu. So saya rasa itu pendapat saya secara ringkas lah. Okey, baik, untuk Datuk Syafinaz dan juga Profesor Dr. Muhaya, maafkan saya, waktu sangat-sangat mencemburui kita. Saya sangat-sangat berharap kita ada lebih masa untuk kita kupas dengan isu ini dengan lebih mendalam. Tetapi di hujung perbincangan kita ni kan, Profesor Doktor, Datuk dan juga Prof, sedikit dari kita mulakan dengan Datuk Syafinaz terlebih dahulu untuk menyesuaikan diri ataupun untuk menjadi diri sendiri supaya kita dapat cari, kekal dan juga untuk menghasilkan sebuah jodoh yang dapat membawa kita sehingga ke syurga. Datuk Syafinaz. Pasal jodoh, rasanya saya bukan orang yang terbaik untuk cerita pasal jodoh. Tapi secara umumnya lah ya, untuk hidup bermasyarakat lah. Saya rasa macam Prof Ida tadi cakap, you need to be yourself. But you always need to strive to become a better version of yourself. Tapi menjadi diri sendiri itu bukanlah bermakna kita kata this is me, take it or leave it. You know? Kita tak adalah macam tu. Maknanya kita kena terbuka pada pendapat, perubahan. Maksudnya kalau ada kritikan yang membina, kita kena terima.
misalnya lah if kita rasa kita ni dah dekat grade atau level A, tapi kalau kritikan tu boleh jadikan kita A+, why not kan? Tapi Betul. dalam ada situasi tu kita masih boleh jadi A-. Jadi sesuaikan diri dengan situasi. Dan saya juga percaya kita kena jadi macam resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Jadi sebijak mana pun manusia tu kita kena sentiasa humble, kena merendah diri. Yang penting hormat. Betul. Lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, binatang pun kita kena hormatkan. Jadi Betul. pada saya semua orang boleh bersuara. Semua orang ada pendapat. Semua orang ada berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Cuma bila kita nak bersuara tu, nak bercakap tu kenalah tactful kan orang kata. Maksudnya bijaksana dalam menyusun ayat-ayat tu, kita kena sensitif, kita kena fikirkan perasaan orang. Jadi bila kita saling menghormati, jadi hidup tu akan balance lah, lebih bermakna lah orang kata. Baik. Dan sedikit daripada Profesor Dr. Muhaya sebagai konklusi untuk topik kita pada hari ini. Prof, silakan. Prof, kalau boleh unmute-kan mic Prof. Maafkan saya. Okey, sila Prof. Saya yang kita nak semua manusia ingin bahagia, ingin membahagiakan. Dan kita hanya bahagia kalau macam Prof kata kita jadi diri sebenar. Benda paling mahal ialah akhlak kita. Dan saya nak sharekan satu akronim. I want to reflect on this. Ultra, U-T-R-A. Ultra means uzlah. Have your me time and reflect. L, let go yang lalu, maafkan semua orang. Let go. E, jadi takwa bekalan kita, pakaian kita, takwa menjadi bekalan kita to strive for. Dan R, refleksi diri, bukan refleksi orang. And remember what happened to you is a reflection of who you are. Dan akhirnya, akhlak is the diamond of your life. Dan apa yang paling penting pada masyarakat adalah akhlak. So saya doakan kita semua ni, I really love Syafinas what you said, Prof, very good. Kita nak jadi status bahagia, membahagiakan. Dan apa kata, hari ini be the first platform to #index akhlak negeri. InsyaAllah. Okey, baik Profesor Dr. Muhaya Muhammad, Profesor Nuraida Endut dan Datuk Syafina Selamat. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pada hari ini yang saya kira sedikit sebanyak dapat memberi kita inspirasi dan membuka minda dan mata kita tentang topik-topik yang hangat diperkatakan, topik yang tular. Sekiranya tidak ada sesuatu perkara baik yang ingin dikatakan, lebih baiklah kita berdiam diri. Dan saya kira kan Fiza, bukan setakat itu sahaja. Kita juga sebagai masyarakat dalam keadaan teknologi yang semakin maju sekarang ini, jangan terlalu cepat melatah, jangan terlalu cepat melenting dan jangan terlalu cepat untuk menyuarakan pendapat tanpa melihat dan mengetahui konteks keseluruhan sesuatu perkara itu. Ya, benar tu. Dan kita harapkan juga perkongsian daripada ketiga-tiga panelis kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi membuka mata dan juga minda kita untuk kita memahami dan juga refleksi diri kita sendiri untuk kita perbetulkan, kita perbaiki untuk jadi individu yang lebih baik pada masa akan datang. Sebab jadi individu yang baik ni bukan untuk diri kita sahaja, tapi dia akan memberi satu impak dan kesan yang besar kepada rakan sekerja, ahli keluarga dan juga masyarakat khususnya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga tetamu hebat kita pada hari ini, insya-Allah. Kalau ada kesempatan lagi, kita buat panjang lagi. Betul. Stay safe, stay home. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini, WHI Extra. Wanita Hari Ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pengurus pemasaran jamu jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Yana, apa khabar? Sehat Alhamdulillah, Atira sihat? Sehat Alhamdulillah. Okey Atira, saya nampak ada 3 produk di hadapan saya sekarang ni. Boleh Atira mulakan? Ya. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Okey Yana, anda tahu sepanjang lockdown ni memang ramai antara kita yang pilih waktu ini untuk berdiet.
Ramai yang kejar nak ada badan menawar, nak ada berat badan yang diidamkan dan sebagainya. Tapi ramai yang juga sebenarnya diet tak menjadi. Ada juga yang jadi acar-acar diet pun ada. Jadi hari ini Jamu kita nak share kepada anda food killer ataupun makanan yang secara diam-diam sebenarnya menyebabkan diet kita tu tak menjadi. Okey, kalau kita compare macam mana kita sekarang dekat rumah dengan kita bekerja di office dulu. Kalau dekat office, pagi-pagi kita akan makan nasi lemak. Kita akan makan roti canai. Dah duduk rumah ni dah diet, kita pilih nak makan roti ataupun kita nak makan susu dan juga nak makan dengan bijirin orang cakap. Tapi sebenarnya pemilihan bijirin pun sangat penting sebab ramai tak tahu bijirin mengandungi gula yang secara diam-diam tinggi dengan kalori. Itu dah salah dah. Ada yang bodoh pula. Kalau waktu lunch, dulu di office kita makan nasi campur, fast food. Dah dekat rumah diet, kita makan sausage. Orang kata makan roti putih, nak diet. Tapi sausage merupakan proses food ya. Kalau anda nak tahu yang tinggi dengan bahan pengawet, ada trans lemak yang menyumbang penambahan berat badan. Jadi itulah sebab kenapa ramai sebenarnya yang dah diet tapi sama je tak ada apa-apa perubahan. Macam tu juga badan kan. Jadi nak cakap kat sini diet tu tak salah. Kena ada cara pemilihan makanan yang betul. Jadi sebab tu hari ni saya nak sharekan kepada anda, nak bantu anda untuk memudahkan semua yang nakkan badan idaman, nakkan badan menawar agar lebih mudah berfashion. Anda dah amalkan kaedah diet pun tidak membantu, sama je badan tu kan. Anda sampai frust orang cakap. Jadi secara ringkasnya, secara solusi saya nak sharekan kepada anda, buat anda yang tengah tengok wanita hari ini, anda boleh amalkan produk yang saya bawakan ini iaitu Lemon Plus dan Lemon Curve. Yang mana produk ini banyak kebaikan yang anda boleh amalkan selepas makan berat seperti lunch atau dinner. Dan produk ini sebenarnya, anda tahu kebanyakan orang, bukan semua orang mempunyai sistem perlawasan yang lancar. Ada yang makan tersimpan sampai 2-3 hari, sampai seminggu pun ada baru lawas. Ada pula yang makan macam-macam. Lepas tu menyebabkan perut tak selesa, ada masalah fizikal tidak seimbang, perut buncit dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu masalah kenapa kadang-kadang badan kita tidak seperti yang kita harapkan ataupun kita idamkan. Jadi saya nak share kepada anda, kenapa saya sarankan untuk minum Lemon Plus atau Lemon Curve ni selepas makan berat seperti tengah hari atau makan malam. Sebab dalam produk ini tinggi dengan sumber detox semula jadi daripada limau gedang, ada guarana, ada teh hijau yang rata-rata bahan dalam produk ini sangat baik untuk bantu melancarkan sistem penghadaman supaya tidak ada apa yang tersimpan dalam perut kita sistem makanan. Sebab setengah sistem makanan kalau tersimpan akan bantu untuk menjadi tenaga dan ada juga yang tersimpan menjadi toksin sehingga menyebabkan usus kotor. Kita kena tahu usus yang kotor penyumbang kepada penyakit. Jadi wajib tersingkirkan lebihan makanan supaya kita tidak ada masalah fizikal tak seimbang, perut buncit dan sebagainya. Anda kena cuba produk Lemon Plus ni. Anda boleh lihat keberkesanan produk ni. Amalkan kaedah 1 hari 1 seceh. Kalau anda amalkan Lemon Plus, amalkan selama 20 hari. Kalau pilih untuk amalkan Lemon Curve, 1 hari sama 10 seceh ni anda boleh makan 10 hari dan produk ini sangat membantu anda untuk anda dapatkan badan ideal, berat badan yang anda idamkan agar lebih mudah berfashion, lebih aktif. Bila badan kita rasa segar, rasa ringan, nak buat apa pun mudah. Anda tahu ini semua yang kita nak. Jadi jangan lupa sepanjang lockdown ni dapatkan Lemon Plus Lemon Curve. Kalau anda ada diet tak menjadi-jadi kan, anda kena cuba Lemon Plus Lemon Curve pula, cara baru untuk anda dapatkan badan yang anda nak. Baik, itu berkenaan dengan Lemon Plus dan Lemon Curve. Seterusnya Tira. Seterusnya ini adalah produk yang saya excited sangat nak share buat anda semua. Lagi-lagi kita tahu yang mana dah amalkan skin supplement dari Jamu Cerita, terutama produk rangkaian Forward. Mesti tahu bahawa produk rangkaian Forward kena bancur dan sebagainya. Dan keadaan kita yang work from home ni, kadang-kadang kita tidak ada masa untuk amalkan skin supplement ataupun tertinggal sebab terlalu terkejar-kejar dengan nak buat kerja ni, nak buat kerja tu. Jadi nak memudahkan anda semua, produk ini anda boleh letak saja dalam peti, terus buka terus minum. Dan banyak kebaikan dia. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Sebab banyak sebenarnya seluruh rumah yang call DH2 yang beritahu, kenapa dia kata duduk rumah je pun kulitnya kusam, kulit nampak kelabu, kulit tidak glowing, nampak tak bermain, nampak tak sihat. Sebenarnya ramai yang tak tahu kenapa terjadi macam tu sebab kulit kita kurang kelembapan. Kulit kita dalam keadaan kering. Jadi sebab itulah kita menghasilkan Forward Extra Glow ni dan kita menggunakan ekstrak daripada rumpai laut. Yang mana tahu bahawa rumpai laut ni merupakan makanan yang sangat penting di Korea dan Jepun. Kalau kita tengok majoriti masyarakat di Korea dan Jepun memang mengamalkan makanan laut, makanan laut seperti rumpai laut, yang banyak kebaikan dia untuk kulit. Sebab kita tengok orang Korea susah dengan ada kedut di muka. Kulit semua nampak glowing dan sebagainya. Jadi sebab tu kita formulasikan Extra Glow ni dengan menggunakan bahan premium daripada rumpai laut. Malah kajian pun sahkan bahawa rumpai laut ni merupakan ejen hidrasi yang bantu bekalkan kelembapan sehingga ke dalam lapisan epidermis kulit supaya kulit kita tidak akan kering dan sentiasa mempunyai kelembapan yang secukupnya. Jadi yang mana ada masalah kulit kering yang sangat teruk hingga menyebabkan menggelupas, menyebabkan kulit tidak nampak glowing, anda boleh amalkan Forward Extra Glow ni. Rasanya sangat sedap, rasa jelly, hanya goncang, buka tutup pack minum dan banyak kebaikan dia untuk kulit. Dan yang paling penting produk ni lelaki dengan perempuan pun boleh minum. Ramai yang dah beli, semua repeat order
dan rasa sangat berpuas hati dengan keberkesanan produk-produk Extra Glow ni. Harganya bagaimana, Atira? Harga dia murah je Yana, ada 10 pack harga RM40. Dan produk ni ibu menyusu boleh minum, ibu mengandung boleh minum, tak ada masalah. Sebab rasa dia memang sangat sedap dan banyak khasiat dia untuk kulit dan tubuh kita. Baik, itu berkenaan dengan Pearl White Extra Glow. Seterusnya, Atira. Okey, seterusnya adalah produk Pearl White Cream. Okey, kadang-kadang sebagai wanita ni, kita ni memang menjadi seorang wanita bukan mudah ya. Banyak benda kita nak kena jaga. Nak kena pakai serum, nak kena pakai sunblock dan sebagainya untuk pastikan kulit kita terlindung dari apa-apa pun radikal bebas yang boleh merosakkan kulit ataupun menyebabkan penuaan. Jadi Pearl White Cream ni adalah krim multifungsi yang memang saya sarankan kepada anda yang memang kadang-kadang terkejar dengan aktiviti atau rutin harian anda. Nak pakai macam-macam sampai tercicir setiap rutin harian. Ini adalah krim multifungsi Pearl White Cream yang banyak kebaikan dia. Boleh jadikan sebagai moisturizer, boleh jadikan sebagai krim pelindung UV sebab ada SPF 35 yang akan bantu lindung kulit kita daripada sinaran UV ataupun sinaran gadget yang buat kita menghadapi sinar hari menyebabkan kulit kita bermasalah. Okey, baik. Dan secara ringkasnya, anda kalau nak dapatkan produk dari Jamu kita nak ada badan menawan, jangan lupa dapatkan produk Lemon Plus, Lemon Curve yang berharga RM59.90, Lemon Curve berharga RM35, Pearl White Extra Glow ada 10 pack berharga RM40, Pearl White Cream berharga RM25. Dan ingin saya kongsikan kepada anda, lockdown sale masih berlangsung di www.jombai.my. Anda yang nakkan produk dalam slim pack, combo pack dengan harga diskaun sebanyak 30 hingga 70%, layari www.jombai.my dan hubungi Atira di 0133535753 untuk beberapa pertanyaan dan konsultasi. Baik, Atira, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Stay home, stay safe. Sampai berjumpa lagi. Bye, Atira. Okey, Yana. Terima kasih. Baik, kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Daripada keluarga telur 10 cukup tak? Habis minyak ni banyak ni brand ni. Kau nak yang pisau punya ke? Kau nak bunga ke? Ada cap nasi sampai kelabu mata aku. Daun sup kan aku cari. Tak ada tau. Daun celery ada. Yang ni kau tulis turkey bacon. Bacon dengan turkey lain kan? Telur ais hash brown. Okey, hash brown ni brand dia tak payah brand. Okey. Tisu toilet, tisu dapur. Kau nak tisu yang lembut punya ke apa ni? Prego kau nak marinara ke, tradisional ke, mushroom banyak ni. Kau ambil marinara nak. Okey, ni aku tengok kau tulis whipped cream. Whipped cream sebelah mana Oh, ya. Yeah. Okey, thanks Thanks. Habis yang ni tempura fish. Aku tengok dia ada fish je. Tempura dia tak ada. Burger bread. Berapa kau nak? 2 Tapi dalam dia ada 4. Kau nak 2? Okey, dah last. Butter biasa apa sih? Ini last betul. Gula sebelah mana? Gula. Itu dia tadi keletah seorang suami, seorang bapa. Siapa punya ayah ni? Sangat-sangat comel sebenarnya. Tapi saya kira Fiza, perkara sebegini seringkali terjadi kepada golongan Adam. Sebab itulah kalau sebelum ni wanita yang selalu tahu barang-barang, apabila masuk sahaja tempoh pandemik ni, semua kena tahu. Bukan lelaki sahaja, perempuan juga dan kita semua kena tahu. Betul tu. Dan saya kira ini sebenarnya macam latihan juga, macam latih tubi. Kalau kita dekat rumah, waktu sekolah kita buat latihan sifir dan sebagainya kan. Tapi ini latihan latih tubi ni untuk para suami yang dah mendirikan rumah tangga, para suami lah, untuk membantu isteri mereka untuk kadang-kadang baru kita faham ataupun baru anda faham yang sebenarnya menjadi wanita ni tak mudah tapi kan daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini, kita melihat betapa istimewanya wanita itu sendiri. Dan sebab itu jugalah wanita itu dijadikan daripada rusuk kiri lelaki untuk menjadi pelengkap kepada mereka, dekat dengan hati untuk disayangi dan juga dilindungi. Jadi kita harapkan semoga kita semua yang belum mendapat jodoh, bertemu jodoh dan mendapat bahagia, yang dah pun mendirikan rumah tangga akan terus melayari bahtera anda hingga ke syurga nanti, insya-Allah. Baik, Fiza, itu sahaja yang dapat kita kongsikan pada hari Sabtu di WHR Extra hari ini. Isnin hadapan kami akan kembali dengan topiknya masih lagi berkenaan dengan jodoh, iaitu cepat jodoh atau lambat jodoh. Jadi kepada anda semua, saya pula yang ditanyanya ya. Jadi kalau nak tahu saya ada jawapan. Kena ikuti kupasannya Isnin nanti. Okey, baik, itu sahaja dari kami berdua pada hari ini, Fiza. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Pastikan anda jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada apa-apa urusan yang penting. Duduk di rumah, jaga diri, stay safe. Assalamualaikum. Bye. Usahawanti ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi.
Usawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia,